Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuk. Bismillah wa billah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah. Dan kita masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan gharizah ataupun naluri manusia. Di antara kehendak ataupun naluri manusia itu ada yang dibolehkan dan ada yang perlu disekat kerana ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kehendak nafsu manusia yang diharuskan, yang dihalalkan, dan ada juga kehendak manusia yang dilarang dalam agama kita. Maka di antara kehendak nafsu sebahagian daripada manusia, iaitulah perkahwinan. Dan telah kita sebutkan ada sebahagian mereka yang tidak boleh dikahwini dengan sebab-sebab tertentu, dan ada sebahagian daripada mereka yang boleh dikahwini. Jadi gharizah dan keinginan manusia kepada pasangan, kepada wanita, dan wanita kepada laki-laki itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan kalau ia melalui jalan perkahwinan, manakala yang tidak dibolehkan melalui jalan zina. Dan dalam perkahwinan pula tidak semua boleh berpasangan laki-laki dan wanita. Ada wanita bagi laki-laki itu boleh dijadikan pasangan, dan ada juga wanita bagi laki-laki itu tidak boleh dijadikan pasangan. Dan kita dah sebutkan dalam tajuk wanita-wanita yang diharamkan kahwin oleh seorang laki-laki. Ada wanita yang dibolehkan kahwin, walaupun kahwin dibolehkan, tetapi tak semua perempuan kita boleh kahwin. Ada wanita yang boleh dikahwini, ada wanita yang tidak boleh dikahwini dengan sebab tertentu. Contohnya adik perempuan kan tak boleh kahwin, ataupun wanita yang sudah bersuami, kita tak boleh kahwin dengan perempuan tu, ataupun ada kita dah sebutlah dalam perbincangan kita yang lalu. Jadi ada wanita-wanita yang boleh dikahwini dan ada wanita yang tidak boleh dikahwini. Jadi perkahwinan memang boleh, tapi dalam perkahwinan pula ada benda yang dibolehkan, ada benda yang tidak dibolehkan. Baik, maka kita dah tolak tepi wanita-wanita yang tidak boleh dikahwini, seperti adik, kakak, ibu, makcik, nenek, apalagi seorang perempuan yang kakaknya telah menjadi isteri kita dan masih menjadi isteri kita. Itu kita dah tolak tepi dah. Maka tinggallah wanita-wanita yang tak ada syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu, wanita yang tidak boleh dikahwini, tak ada dah. Kita dah tolak habis tepi dah. Dan dalam agama pula, walaupun wanita itu diharuskan untuk dikahwini, kerana dia tidak termasuk dalam kumpulan wanita yang diharamkan kahwin, akan tetapi dalam agama kita menghadkan hanya 4 orang paling banyak. Jadi tajuk kita malam ni, apa tajuk kita? Poligami. Tuan-tuan ingat no? Sebulan dah tu kita bagi tahu dah, bulan ni kita akan masuk poligami. Tengok kak-kak
kita punya suami ingat tajuk tu, kan? Ini murid yang sangat baguslah, ingat baik. Baik, jadi tajuk kita malam ni adalah poligami. Iaitulah berkahwin dengan wanita lebih daripada seorang dan tidak lebih daripada 4 orang. Itu maksud poligami. Walaupun ada wanita-wanita yang boleh kita kahwin, walaupun wanita itu tidak termasuk dalam kumpulan wanita yang diharamkan kahwin, tapi dalam agama kita dibenarkan hanya mengambil 4 sahaja sebagai isteri. Yang kelima, yang keenam itu tak dibolehkan kecuali meninggal seorang ataupun cerai seorang, masuk balik yang keempat. Maknanya maksimum satu masa hanya empat orang. Cumanya Nabi SAW, kenapa dibolehkan lebih daripada 4? Bila datang sahabat-sahabat yang menikah ataupun yang isterinya lebih daripada 4, Nabi suruh pilih hanya 4 sahaja. Tapi kenapa Nabi SAW dibolehkan lebih daripada 4? Kan? Dalam satu masa Nabi isterinya ada 9 dalam satu masa. Dalam satu masa 9 orang ni hidup isteri Nabi SAW. Jadi kenapa dibolehkan kepada Rasulullah SAW? Maka ulama menyebutkan ada beberapa alasan lah. Antaranya ini adalah khususiat kepada Rasulullah, hanya khas untuk Nabi SAW sahaja. Dan sebenarnya bukan hanya berkahwin lebih dari 4 sahaja khas untuk Rasulullah. Ada lagi benda-benda yang lain yang dikhaskan kepada Nabi SAW. Antaranya adalah qiyamul lail, tahajud. Jadi orang komplain, kenapa Nabi SAW boleh kahwin lebih daripada 4? Mana dia cemburu Nabi dapat lebih, boleh Nabi dibenarkan oleh Allah untuk isteri lebih daripada 4. Tapi kenapa tak cemburu Nabi tiap-tiap malam sembahyang tahajud? Kan? Jadi kalaulah nak komplain dan cemburu sebab Nabi boleh kahwin lebih daripada 4, maka juga perlu cemburu kerana Nabi malam tiap-tiap hari malam dia akan tahajud, akan bangun qiyam. Itu khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan yang keduanya, antara yang khas kepada Rasulullah dan ahli keluarganya, iaitulah tidak boleh menerima zakat. Kan? Ya, tak ada pula orang tanya, kenapa Rasulullah dan ahli bait dia ataupun ahli keluarga dia tak boleh terima zakat? Yang tu tak ada orang komplain. Pasal orang kalau boleh nak zakat. Tapi bab kahwin, ada sebahagian daripada manusia yang kita maksudkan adalah golongan-golongan musuh Islam lah. Walaupun kadang-kadang bertopengkan sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang mukmin, tapi ada agenda yang jahat sebenarnya untuk memburuk-burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada satu kitab yang dikarang oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kitab dia bertajuk La Ya'tihil Batil. Tidak akan datang kebatilan dalam Quran. Kerana dalam Quran ini ada ayat-ayat yang diambil oleh musuh-musuh Islam, tujuan dia untuk memburuk-burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dalam Quran menceritakan tentang Nabi berkahwin dengan bekas isteri anak angkat dia. Kan? Bekas isteri Zaid yang bernama Zainab, Nabi menikah dengan tu. Bahkan Allah yang perintahkan, kata Allah, wahai Muhammad, kalau seandainya Zaid bercerai atau menceraikan isteri dia, kamu kahwin dengan isteri tadi itu. Maka musuh Islam mengambil ayat ini dan menghukumkan yang Nabi ni macam gila perempuan, sampaikan anak angkat punya isteri pun dia nak balas juga. Ini kata orang kafir lah, kan, kata musuh-musuh Islam. Pasal Allah sebut dalam Quran begitu. Bila mana Zaid menceraikan isteri dia, wahai Muhammad, kamu kahwinlah dengan isteri Zaid. Kan? Jadi kalau kita faham kenapa jadi begitu, maka kita tahu, makna berat tugasan Nabi SAW. Tak semua orang boleh buat. Kan? Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Rasulullah boleh kahwin dengan bekas isteri Zaid itu adalah satu tugasan, sebenarnya tugasan yang tak boleh semua orang boleh buat. Tak semua orang boleh buat, pasal tugasan yang sangat berat. Takkan ada orang yang mampu untuk melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, kerana tugasan yang baik dan yang sangat berat yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Ya? Maka kalau kita faham cerita dia, kita akan kata, memang hebatlah Rasulullah. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi cukup luar biasa. Cuma orang yang tak faham dan memang buat-buat tak faham atas niat yang jahat, maka telah melemparkan dawan-dawan yang palsu. Kata Rasulullah ni tak ada perempuan yang lain ke sampai isteri bekas isteri anak angkat dia pun dia nak kahwin juga. Kan banyak perempuan yang lain.
Jadi itu di antara salah satunya. Begitu juga dengan khususiat Rasulullah. Antara perkara yang dikhaskan kepada Nabi SAW, dibolehkan hanya kepada Rasulullah untuk berkahwin lebih daripada seorang. Tadi kita sebut kerana khususiat atau khas kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keduanya, antara sebab antara hikmah kenapa Allah izinkan Nabi untuk kahwin lebih daripada 4 orang, kan? Antaranya adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah menjadi rasul, menjadi utusan Allah menyampaikan hukum hakam kepada manusia, memberikan panduan hidup kepada manusia, apa yang boleh, apa yang tak boleh, ada masalah, begini cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi Rasul kadang-kadang ada permasalahan wanita yang orang perempuan di zaman Rasulullah, para sahabat-sahabat wanita ni, mereka malulah nak tanya kepada orang lelaki. Kan, sebab itu kalau kelas fiqah untuk kelas wanita sebaiknya ustazah, kan, supaya wanita-wanita ni dia tak malu untuk bertanya sesuatu yang berkait rapat dengan diri dia, kan. Jadi dia kalaulah yang ngajar tu ustaz, dia tak tanyalah soalan-soalan yang bagi dia memalukan, kan. Bukan salah, tidak, tapi mungkin tak sesuai untuk ditanya kepada orang laki-laki. Jadi begitu juga para sahabat-sahabat di zaman Rasulullah, di kalangan wanita, dia malulah nak tanya pasal wanita. Memang Allah jadikan begitu. Memang Allah jadikan wanita dia ada sifat malu. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut hurun ain. Hurun ain ni apa dia? Bidadari. Allah tak sebut bidadara. Kenapa? Kerana untuk memujuk seorang laki-laki melakukan ibadah, janjikan wanita, jadikan bidadari, maka dia mudah dipujuk. Walau keras macam mana pun dia, walau garang macam mana pun dia, bagi wanita kat dia senyap dia, kan? Tapi orang perempuan, bukan cara memujuk mereka dengan menjanjikan seorang laki-laki, tak. Kakak, kalau kakak pandai, kakak keluar universiti, kakak pandai, dapat keputusan macam mana, abah nak kahwinkan kakak dengan seorang laki-laki yang handsome, yang badan dia sasa, yang tegap, sadar orang dia. Kalau kita sebagai ayah bagi tahu macam tu kepada anak, sepatutnya itu malu kepada anak, kan? Tak boleh kita katakan macam tu, pasal wanita tak sama dengan laki-laki, kan? Kalau laki-laki kita boleh beritahu macam tu, kalau abang lulus, abah ada seorang pilihan, abah cantik orang ni, comel, betul ke? Nanti tu orang anak lelaki akan tanya, sungguh ke abah memang cantik ke? Itu seorang laki-laki. Jadi sebab itu Rasulullah SAW berkahwin lebih daripada 4 untuk menyampaikan hukum hakam berkait dapat dengan kewanitaan. Isteri yang pertama contoh, isteri yang pertama, mungkin ada masalah-masalah yang berlaku ke dia pada isteri yang pertama, dan ada satu-satu masalah yang tidak berlaku pada dia tapi berlaku pada isteri yang kedua. Maka isteri yang kedua ditanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah berikan hukum. Maka satu kes tak berlaku pada isteri yang pertama, tidak berlaku pada isteri yang kedua, berlaku pada isteri yang ketiga pula. Maka isteri yang ketiga tanya masalah tersebut, maka Nabi jawab, maka dia boleh menyampaikan kepada orang ramai. Kalau mereka kan perempuan kan ramai, masing-masing punya kes. Yang ni kes dia contoh masalah hukum fiqah lah, kan. Yang ni kes dia begitu, yang ni kes ni. Ini macam mana kalau wanita yang haid dia putus-putus segala macam. Jadi isteri-isteri Nabi ni masalah dia tak sama. Maka ramai isteri tadi itu, yang pertama mereka meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkaitan yang dalam rumah. Maka para sahabat tak riwayatkan yang itu. Rahsia-rahsia dalam bilik, rahsia apa semua ni, tempat tidur Nabi, ini para sahabat tak riwayat. Yang riwayat siapa dia? Di kalangan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan yang keduanya, tujuan Allah membenarkan Nabi SAW untuk berkahwin lebih daripada 4 untuk membuktikan yang Rasulullah SAW memang seorang manusia yang cukup baik dan lebih baik daripada orang yang terbaik. Sebab isteri Nabi SAW yang paling cemburu siapa dia? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, dia memuji Nabi SAW. Karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu akhlak Quran. Sebabnya kalau kita kawan-kawan puji, okey tuan-tuan. Kalau kawan-kawan kita puji, boleh, biasalah. Sebab kadang-kadang kita boleh berlakon depan kawan-kawan, belanja kawan-kawan, engkau baguslah, baiklah engkau belanja orang lain. Yang sebenar-benar tahu akhlak dan baik ataupun tidak kita adalah orang yang selalu duduk dengan kita, sama di isteri, kan?
Jadi kalaulah kita puji kawan kita depan isteri dia, kan kita kata baguslah kau punya suami bla 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 bagus. Isteri dia tahu suami dia macam mana, bagus ataupun tak. Nanti dia kata pirah, mengapa bagus ke lagi itu. Depan kau bolehlah, dekat rumah kau tengok kan. Jadi yang mana isteri lebih tahu. Tapi kita tambah pula kalau isteri tu jadi isteri yang cemburu. Katalah contohkan laki-laki ni ada 3 orang isteri. Yang isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga. Maka seseorang kawan dia, kawan suami ni memuji laki-laki kawan dia di hadapan isteri yang pertama. Yang pertama pula isteri yang paling cemburu pasal suami dia menikah dengan 2 orang perempuan yang lain. Agak-agak lah isteri tadi boleh sokong tak dengan pujian si laki-laki atau kawan suami tadi tu? Yang kau punya suami bagus lah kan, memang akhlak dia tip top lah kata dia kan. Depan isteri yang pertama, yang mana suami dia ada 2 lagi isteri yang lain. Maka kalau suaminya hanya di hadapan kawan-kawan bagus, maka isteri tak akan setuju. Adalah hati dia kata, depan kau boleh lah, kat rumah kau tengok kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isteri dia ramai. Maka tidak ada satu pun yang menceritakan buruk tentang Rasulullah, hatta isteri yang paling cemburu. Siapa dia tadi? Aisyah. Apa pujian Aisyah kepada Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak dia akhlak Quran. Bila sebut akhlak Quran ni tuan-tuan, itu pujian yang paling tinggilah. Bahasa Quran ni, Quran adalah satu kitab yang paling suci. Semua yang baik-baik dalam Quran. Kata Aisyah, Rasulullah itu akhlak dia seperti Quran. Subhanallah. Jadi ini antara sebab kenapa Allah izinkan Nabi SAW untuk berkahwin lebih daripada 4. Adalah tujuannya untuk menyampaikan syariat Islam kepada khususnya wanita-wanita yang mungkin ada masalah-masalah tertentu. Dan yang keduanya untuk menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah yang perlu diikuti oleh laki-laki, begitu juga dengan wanita dalam itu sebagai mukadimah kita lah, cerita tentang poligami awal sebagai mukadimah dan kenapa di antara sebab Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk berkahwin lebih daripada 4. Baik. Kemudian kita masuk, kata beliau, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realiti. Mana agama kita ni agama yang sesuai dengan realiti, bukan agama. Jadi Islam ni agama yang sesuai di zaman Rasulullah je, tak. Dia sesuai pada zaman bila masa pun agama kita. Mendidik dan menjauhkan dari sikap bermalas-malasan. Begitulah yang kami saksikan dengan ada hubungannya dengan masalah poligami. Dengan menitik beratkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kahwin lebih daripada seorang. Kebanyakan walaupun dibolehkan, tapi nanti kita akan sebutkan kan, setiap yang dibolehkan ada juga yang tak dibolehkan. Mana apa kata kaedah fiqh disebut, ma min am illa wa qad khussis. Tidak ada sesuatu pun yang umum melainkan pasti ada yang terkecuali. Boleh, tak semua boleh, mesti ada pengecualian pada hal tersebut. Contohkan contoh. Makan boleh tak? Boleh. Memang boleh makan. Tetapi dalam benda kita kata boleh itu ada juga benda yang tak dibolehkan. Walaupun makanan yang halal contohnya. Makan nasi boleh tak? Nasi bukan yang haram. Bolehlah kalau makan khinzir, kalau minum arak. Ini makan nasi, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Apakah boleh itu secara mutlak? Tak, ada juga yang tak dibolehkan. Bila di saat kita dah kenyang, makan juga akan datang sakit, maka haram makan nasi itu. Begitu juga dengan poligami. Memang diharuskan untuk poligami, memang dibolehkan bagi laki-laki. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan bagi laki-laki ini, dan ada keadaan tertentu yang tidak dibolehkan bagi laki-laki yang kedua. Nanti kita akan sebutkan. Baik. Kemudian, kebanyakan umat-umat dahulu dan agama-agama sebelum Islam membolehkan berkahwin tanpa batas yang kadang-kadang sampai 10 orang wanita. Dulu ni tuan-tuan isteri ramai, kan? Sebelum kedatangan Rasulullah, isteri-isteri manusia ramai. Hatta Nabi Sulaiman alaihissalam isterinya tuan-tuan ratusan bilangan dia. Ratus bilangan dia. Dan ada sebuah riwayat Nabi SAW sebut, Nabi Sulaiman pernah berkata, dia bersumpah. Dia kata, aku akan tidur dengan isteri aku yang 70 orang ni. Malam tu dia kata,
Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam. Dia kata, aku akan tidur dengan isteri aku yang 70 orang ni, dan setiap daripada mereka nanti akan mengandung, dan setiap daripada kandungan itu anak laki-laki, dan nanti lahir mereka akan jadi sebagai pejuang. Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Jadi dia mana ada 70 orang isteri, tuan-tuan. Bayang, ada sebagian ulama kata bilangan isterinya 100 orang. Nabi Sulaiman, tuan-tuan. Jadi dia seorang nabi, boleh tak? Boleh pada umat dahulu, kan? Boleh pada umat dahulu. Baik. Jadi ada yang 100 dan ada yang beratus-ratus tanpa suatu syarat dan juga ikatan. Tetapi pada zaman jahiliyah, mereka yang ada ramai isteri, mereka tidak buat dengan cara yang betul. Nabi Sulaiman itu seorang nabi, dia tahu apakah tanggungjawab dia sebagai seorang suami yang mempunyai isteri sampai 70 atau 100 orang. Maka setelah Islam datang, perkahwinan lebih dari seorang ini diberinya batas dan bersyarat. Batas maksimumnya adalah 4 seperti riwayat Ghailan. Qad aslama Ghailan al-Thaqafi wa tahtahu 10 niswah. Wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhunna 4 wa fariq sairahunna. Syafi'i, Ahmad dan Tirmizi. Sesungguhnya Ghailan al-Thaqafi telah memeluk Islam dan mempunyai 10 orang isteri. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, pilihlah 4 di antara mereka dan cerailah yang lain. Jadi ini hadis yang menunjukkan bahawa batasan seorang laki-laki untuk beristeri hanya 4 orang sahaja, kan? Ini dalilnya. Sementara ada juga yang mempunyai isteri 8 dan ada juga yang 5. Semua itu diperintahkan sama oleh Nabi SAW, hanya pilih 4 sahaja. Adapun kahwinnya Nabi sampai 9 orang itu adalah khususiat buat Rasulullah kerana ada satu motif dakwah dan demi memenuhi kepentingan umat kepada isteri-isteri Nabi itu sepeninggalan beliau nanti. Yang kita sebutkan tadi, ada sebab dan hikmah kenapa Allah izinkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin lebih daripada 4. Baik, adil adalah syarat yang dibolehkan berpoligami. Syarat yang pertama, seorang laki-laki yang nak 4 orang isteri. Apa dia? Iaitulah adil. Syarat yang ditentukan Islam untuk berpoligami ialah terpercayanya seorang Muslim terhadap dirinya, bahawa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya, baik tentang soal makannya, minumnya, pakaian rumahnya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Siapa yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh lebih dari seorang. Kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak berlaku adil, maka kahwinlah seorang sahaja. Kan ini Allah sebut dalam awal suratul Nisa, surah perempuan. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kahwinlah kamu daripada wanita-wanita itu 2, 3 dan 4. Allah tak sebut satu pun. Allah sebut satu tak, tuan-tuan? Maknanya apa dia? Kena 2 lah. Ada orang yang salah faham. Dalam ayat ini dikata, dalam Islam sebenarnya perintah itu isteri mesti kena 2. Itu salah, tuan-tuan. Itu salah. Sebenarnya dalam awal surah An-Nisa ini, yang sebenar-benarnya situasi ataupun ayat itu dia cerita tentang apa sebenarnya? Ayat itu cerita sebenarnya bukan pasal kahwin sebenarnya. Ayat itu cerita, walaupun ada kita boleh kaitkan hukum untuk perkahwinan, cuma asal ayat itu nak menceritakan tentang seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini, dia jaga seorang perempuan anak yatim. Dia dijaga seorang perempuan, yang mana perempuan itu adalah anak yatim. Maka lepas budak tu dah besar, dia nak kahwin dengan anak yatim tu, tetapi dengan mahar yang tak adil. Mana biasa katalah contoh, mas kahwin di Selangor berapa ribu? 300 kan, 300 mas kahwin ni, atau 1000 lah, contoh 1000 kan, mas kahwin 1000. Dengan wanita yang lain mas kahwin ni hanya 1000. Tapi dengan anak yatim, dia kata sebab dia anak yatim, yang kedua dia di bawah jagaan dia, maka dia tak bagi 1000, mungkin 500 atau mungkin kurang daripada itu. Tak adil lah, tak adil.
Perempuan yang lain 1,000. Memang di Selangor katalah mas kahwin 1,000. Tapi dekat pasal dia anak yatim satu, dan yang kedua sebabnya dia dijaga oleh laki-laki tersebut, maka dia ambil kesempatan nak kahwin dengan anak angkat perempuan dia tadi itu dengan mahar yang lebih rendah. Dengan mahar yang lebih rendah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah nak tegur laki-laki ni. Kalau kamu nak kahwin, maka bagilah mahar yang adil kepada perempuan tu. Walaupun dia anak yatim, walaupun dia, kamu jaga dulu. Macam mana orang lain maharnya 1,000, kamu juga perlu memberikan 1,000 kepada perempuan yang kamu jaga ni. Tapi kalau kamu tak nak, pasal dia anak yatim, tapi kalau kamu tak nak bayar dengan mahar yang seperti orang lain, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka kata Allah, kalau macam tu kahwinlah dengan perempuan yang lain. 2, 3 atau 4. Yang tu kau tim sendirilah nak bayar 300 ke 100 ke 50 ke 60 ke, tak ada masalah. Tapi bukan pada anak yatim. Kamu tak boleh berlaku macam tu kepada anak yatim. Dia itu anak yatim, tak boleh menzalimi dia. Jadi itu kes sebenarnya Allah sebut dalam ayat. Walaupun dalam ayat itu sudah semestinya ada hukum yang lain, iaitulah dibolehkan bagi laki-laki untuk berkahwin lebih daripada 4 berdasarkan dengan ayat tadi itu. Cuma bukan perintah, bukan perintah. Mana ayat itu bukan perintah, wahai laki-laki kamu kena isteri 2. Tak. Tidak seperti mana yang difahami oleh sebahagian daripada orang kita yang mendakwa perintah Allah mesti paling kurang 2 orang isteri. Itu salah. Kan? Yang ni Allah memang itu kan fi'il amar, namanya perintah. Fankihu kan itu kan perintah. Kalau kita faham bahasa Arab, fankihu itu perintah. Bukan perintah suruh kahwin, tapi perintah kepada orang yang nak berlaku zalim kepada anak yatim. Kata Allah, kamu nak kahwin juga, kahwin dah, tapi bukan dengan dia, kahwin dengan perempuan yang lain. Kalau kamu tak nak berikan mahar yang adil kepada wanita tersebut. Macam contoh, kita bagi contoh macam ni. Contoh kan, satu orang datang ke masjid, kan? Kemudian dia kata dia datang ke masjid, dia tak bawa sejadah. Contoh kan, tak bawa sejadah. Maka kita kata tak boleh lah, mesti kena bawa sejadah. Ini SOP Selangor punya, tak boleh tak pakai sejadah, tak boleh masuk. Lepas tu dia kata, saya sembahyang kat Kuala Lumpur boleh ke, tak ada masalah. Kan? Di KL boleh tak bawa sejadah. Kita kata apa? Kita kata kalau macam tu, pergilah dekat masjid kat Kuala Lumpur tu. Baik, kita perintah dia pergi ke? Kita tak suruh dia pergi. Cuma kita bagi tahu, kalau kamu betul-betul ketegak, nak juga sembahyang, pergilah dekat Kuala Lumpur. Kita tak suruh. Cumanya kalau betul sini tak boleh, sana boleh, pergilah kat sana. Kita bukan perintah dia, cuma kita bagi tahu kalau seandainya dia nak juga dan dia nak lawan kita juga, kita kata kalau macam tu pergilah kat sana. Berkira macam itulah maksud dia, kan? Dia nak kahwin juga dengan perempuan anak yatim dengan mahar yang rendah. Kata Allah, jangan dengan dia, dengan orang lain pergilah. Nak kahwin berapa orang? Nak 2 orang isteri, nak 3 orang isteri, nak 4 orang isteri, berapa mahar dia 100, terserah. Tapi bukan dengan anak yatim. Jadi ayat tu bukan perintah macam orang kita untuk kahwin 2. Boleh tak boleh? Boleh. Bukan kata tak boleh. Jadi kan ustaz ni tak bagi belakang, saya dah terlajak sampai 3 dah ni. Jadi boleh, cuma bukan perintah untuk suruh orang yang tak ada isteri 2 untuk dapatkan seorang lagi isteri. Tidak, kan? Jadi apapun keadaan, dia berpusing pada 5 hukum, kan? Ya imma dia hukumnya wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Apa saja yang kita buat tuan-tuan, dia mesti 5 hukum berpusing. Sama ada hukumnya wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Macam kahwin. Kahwin boleh jadi wajib kahwin, boleh jadi sunat kahwin, boleh jadi harus kahwin, boleh jadi makruh kahwin, boleh jadi haram kahwin. Begitu juga dengan poligami, boleh jadi wajib poligami, boleh jadi tak boleh jadi. Kan? Contohnya dia mampu, kan? Soal nafkah zahir batin dia mampu. Duit dia banyak, dia orang yang kaya. Dan kalau dia tak kahwin, dengan isteri yang lain, contohnya kan, maka dia akan buat benda yang haram. Maka pada waktu itu, wajib tak poligami? Wajib. Wajib tak, saya ulang, wajib hukum dia. Kan? Itu wajib. Maka ada kalinya sunat berpoligami. Kan? Dia ada nafkah, dia boleh beri nafkah yang zahir, nafkah zahir boleh, nafkah batin boleh, tak ada masalah. Kan? Dan bagi dia yakin bahawa dengan kahwin dia dengan isteri yang lain, isteri yang kedua, maka dia boleh menambah zuriat, boleh menambah umat Rasulullah SAW. Maka apa hukum dia? Sunat tak?
Sunat. Dapat pahala tak? Yang sunat dapat pahala kalau sunat. Syarat dia adil, mana yang disebutkanlah dia mampu nafkah zahir, mampu nafkah batin, dia seorang laki-laki yang adil. Apa tujuan dia? Kerana akhirat. Apa tujuan akhirat dia? Kalau dia nikah dengan perempuan yang lain, isteri yang kedua, kemudian dia boleh menambahkan umat Rasulullah, boleh menambahkan orang Islam yang akan berdakwah, akan menambahkan bilangan umat Islam, akan menambahkan orang-orang yang baik. Bila besok isteri dia meninggal, nanti akan didoakan oleh anak-anak tersebut. Jadi sunat tahu hukum dia, sunat hukum dia. Kalau tuan-tuan sampai di situ, maka lebih baik tuan-tuan kahwin isteri yang kedua. Maka ada yang harus, ada yang makruh dan ada yang haram. Kalau tidak bersikap dengan adil, zalim, tak mampu untuk nafkah zahir dan sebagainya, maka hukumnya makruh, ya imam makruh ataupun haram hukum untuk poligami. Baik. Sikit lagi. Baik, kemudian sabda Nabi SAW, man kanat lahum ra'atan yamilu li ihdahuma al-ukhra jaa yaumal qiyamati yajurru ahada shiqqahi saqitan aw ma'ilah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai isteri dua tetapi dia lebih cenderung kepada isteri yang satu. Dah masuk waktu ke? Boleh teruskan ataupun nak berhenti azan dulu? Azan dulu kejap, lepas azan kita sambung sekitar 5 minit ke 10 minit lah paling lama, insyaAllah. Boleh ya? InsyaAllah. Baik, kita sambung sekali lagi insyaAllah.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu imra'atan yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra, jaa yawm al-qiyamati yajurru ahada shiqqaihi sakhitan aw mahila." Barang siapa yang mempunyai isteri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti di hari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan mereng. Jadi kata Rasulullah SAW, seorang suami yang ada dua orang isteri tetapi tidak berlaku adil kepada dua-dua orang isteri tadi itu, maka antara balasannya, kata Rasulullah SAW, besok ke akhirat nanti dia akan menyeret lambung dia sebelah kanan atau kiri dalam keadaan terbaringlah. Maksudnya itu azab yang Allah akan berikan kepada suami yang tidak berlaku adil. Baik. Kemudian Allah sebut, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isterimu sekalipun kamu sangat berkeinginan. Jadi yang dimaksudkan cenderung, seorang suami lebih cenderung kepada isteri yang satu, tidak yang kedua. Maksudnya adalah soal benda yang tak mampu, yang untuk diberlaku adil tak ada masalah. Contohnya hati, contohnya soal hati. Ya, seorang suami bila sudah isteri 2 dan 3, sudah tentu kadang-kadang cenderung sayang tu beza antara 1, 2, 3. Ini kerja hati yang kita tak mampu nak adil dia. Hatta Nabi SAW pun sebut begitu. Pada soal rasa lebih sayangkan isteri pertama daripada yang kedua dan ketiga, lebih sayang isteri yang ketiga daripada 2 dan 1. Maka itu benda yang bukan atas kemampuan kita. Cuma sikap kita perlu berlaku adil. Kalau sayang kita dengan semua isteri, walaupun yang 3 lebih daripada 2 dan 1, tapi tindakan kita harus adil. Maknanya kita bagi semua, kalau rumah kita bagi 3 rumah. Kan, kalau makan kita jangan bagi yang isteri paling berumur ni, dia bagi nasi dengan telur dah, pasal dia macam mana darah tinggi, lagi gaus macam kan. Kita pun dia punya nafkah, dia punya belanja sebulan cukup RM100 paling tinggi lah. Itu pandai dia lah. Yang isteri ketiga pasal dia muda cantik, hari-hari makan kat luar, habis sebulan kat dia 3-4 ribu. Itu adil tak? Itu tak adil. Kan adil pasal isteri pertama tu digauk, dia tak boleh makan udang. Maka kita boleh tak top up pada tempat yang lain? Kita boleh top up, kita belikan ubat dekat dia sama kos dengan kita belanja isteri yang ketiga tadi tu. Berapa habis isteri yang ketiga? Pasal tiap-tiap hari makan kat luar, kan? Habis 3,000. Jadi dekat isteri yang pertama, pasal dia gauk, darah tinggi, sakit jantung, 3 serangkai, segala makna dia penyakit dada, jadi tak boleh makan sampai 3,000. Pasal dia hanya makan lauk dia nasi putih dengan ikan contohnya, kan? Dia tak sampai 3,000. Maka belanjakan pada hal yang lain. Apa yang dia nak? Dia nak pulut dakap. Hari pula kita pulut dakap. Gelang pulut dakap tu macam tak tahu je. Kakak tahulah gelang pulut dakap kan. Harga dia 3,000 lebih. Beli kat dia. Kan? Bulan depan isteri yang ketiga habis 3,000 lagi belanja pasal tiap-tiap breakfast saja dah chicken chop dah, kan? Habis 3-4,000. Bulan depan perlu dekat lagi, sebelah kiri pula perlu dekat 3,000 juga. Jadi macam tu, adilnya begitu. Tapi kalau tidak bersikap adil, maka akan menerima hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati, yang ni kita bukan kerja kita. Jadi sayang dekat isteri pertama lebih daripada yang kedua dan ketiga. Walaupun yang ketiga tu cantik orangnya, tapi sayangnya lebih yang pertama daripada yang lain, kan? Itu kerja hati yang Rasulullah pun tak boleh nak. Rasulullah pun tak boleh nak berlaku adil soal hati tadi tu. Kan bila ketika ini lepas Rasulullah kahwin dengan Aisyah, ketika Rasulullah duduk dalam rumah Aisyah, kemudian datang 2-3 orang perempuan ni bagi salam. Rasulullah dengar terus bangkit, dan Rasulullah minta Aisyah dan isteri-isteri yang lain, tolong buatkan makanan, tetamu kita datang. Luar biasa, kan? Maka Aisyah pun pergilah rumah isteri-isteri yang lain, bagi tahu jujur kita masaknya. Kata Rasulullah minta kita masakkan begini. Jadi buat yang cukup istimewa makanan hari itu untuk jamu tetamu yang 2-3 orang datang ni. Maka bila dah habis, dah balik tetamu ni, Aisyah tanya, Rasulullah, apa kelebihan wanita tu? Apa kelebihan dia sampai luar biasa cara layan dia? Maka kata Nabi SAW, yang pertamanya suaranya macam Khadijah. Dan yang kedua, dia adalah wanita yang rapat dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi mana Aisyah cemburu, kenapa Rasulullah
Jadi kata Rasulullah, kata Aisyah, kan sekarang kan dia dah meninggal dan Allah gantikan dengan yang lebih muda. Dialah Aisyah ni lebih muda. Kenapa masih ingat yang dah mati? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi jelaskan kepada Aisyah, kan, walaupun dia dah meninggal, walaupun dia dah tak ada, tapi kata Rasulullah, ingat dan sayangnya Rasulullah kepada Aisyah, kerana di saat orang benci aku, kata Rasulullah, inilah orang yang sayang ke aku. Waktu orang benci dia, orang tahmah dia, orang tuduh dia gila segala macam, tapi Khadijah tetap bersama dengan Nabi SAW. Di saat Islam perlukan dakwah, perlukan duit untuk berdakwah, kan, perlukan harta untuk berdakwah, Khadijah lah yang salurkan hartanya sehingga aku boleh berdakwah dan sampai kepada orang ramai. Maka barulah Aisyah faham, sebab itu Rasulullah melebihkan Khadijah daripada isteri-isteri yang lain. Jadi mana soal hati kita tak mampu. Bila dah kahwin 2 orang, isteri yang ketiga contohnya, jadi sayang isteri yang ketiga lebih daripada yang kedua dan ketiga. Hati dia kata begitu. Maka bukan lagi kerja kita, kan? Cuma tindakan kita, sikap kita yang luaran daripada hati tadi tu perlu berlaku adil. Yang hati tak, bila tengok isteri pertama ni dia jadi lain macam lah, kan? Walaupun kalau terbatuk ni gigi terkeluar lah, ceritanya kita dah tua dah, kan? Tapi tengok dia ni sayang sangat-sangat lebih daripada isteri-isteri yang lain. Maka hati itu bukan kerja kita, tapi tindakan kita dengan isteri yang pertama, tindakan kita, pergaulan kita dengan isteri yang kedua, pergaulan dengan isteri yang ketiga, yang ni yang perlu kita adil. Kalau tak adil, gaul dengan isteri ketiga lebih daripada isteri yang pertama dan isteri yang kedua. Pasal isteri yang ketiga ni kan baru nikah, kan, pergaulan dia memang luar biasa, kan. Tapi dengan isteri pertama buat sendiri, masak sendiri apa semua, kan. Jadi tidak berlaku adil kepada isteri. Maka ini yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu sebahagian daripada tajuk kita dan insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan kita yang akan datang kalau diizinkan oleh Allah. Dan satu hadis yang saya nak bacakan, kata Rasulullah SAW, Allahumma hadha qismi fima amliku fala tu'akhizni fima tamlik wala amlik. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, inilah giliranku yang mampu aku lakukan, maka janganlah engkau siksa aku berhubung sesuatu yang engkau mampu laksanakan tapi aku tidak mampu laksanakan. Ini kata Rasulullah soal hati tadi itu. Ini takat yang kita boleh buat, maka jauh lebih itu kita tak mampu buat. Ini Rasulullah SAW bagi tahu kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama, insya-Allah. Dan satu lagi lah, setengah minit yang terakhir, teringat satu kisahnya bila Rasulullah SAW nak wafat, kan waktu tu bukan giliran rumah Aisyah, kan? Kan Rasulullah bila balik lepas daripada perang tu dia dah mula sakit dah. Maka bila dia tengah sakit tu, Rasulullah minta izin. Walaupun dia seorang suami, dia boleh kata aku nak rehat kat rumah Aisyah, tak nak pasal aku sakit. Rasulullah boleh buat gitu, tapi Rasulullah minta izin kepada isteri, setiap isteri dia. Rasulullah minta izin untuk sakit di rumah Aisyah dan akhirnya wafat di rumah Aisyah. Itu nak melihatkan betapa adilnya Nabi SAW bila saat bersama dengan isteri-isteri yang lain, kan? Inilah yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama, insya-Allah. Dan bulan depan masih tajuk poligami, insya-Allah. Bulan depan kita masih lagi tajuk poligami dan kita akan jelaskan hukum hakam yang berkaitan dengan poligami, insya-Allah. Mudah-mudahan kita faham dan kita tidaklah bersangka ataupun kita tidaklah mendakwa hal-hal yang tidak dibolehkan dalam Islam. Pada pandangan kita mengatakan itu yang dibolehkan dalam agama kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.